Assalamualaikum. Ni nak sambung lagi pengalaman Kak Nu mengerjakan haji 1443 Hijrah. Sebelum ni Kak Nu dah cerita rukun haji ada 6, iaitu niat ihram haji, wukuf di Arafah, tawaf di Kaabah, sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang kelima bergunting ataupun bercukur rambut. Dan keenam tertib pada kebanyakan rukunnya. Kak Nu buat haji tamattu'. Jadi Kak Nu kena niat buat umrah terlebih dahulu. Niat di atas kapal terbang. Dan kemudian Kak Nu telah pun tawaf di Kaabah, sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, bergunting ataupun bercukur. Dengan itu telah sempurna ibadat umrah haji Kak Nu. Kak Nu telah pun tahallul dan terlepaslah perkara-perkara yang dilarang ketika ihram, kecuali 3, iaitu nikah dan perkara yang berkaitan muqaddimah jima' dan berjima'. Kini Kak Nu menunggu pula waktu tibanya hari wukuf di Arafah. Kak Nu ada masa kira-kira 5 hari sebelum hari wukuf. Sementara menunggu, kita buatlah amal ibadat yang lain seperti biasa. Solat di masjid, tawaf, mengaji Quran dan lain-lain. Bagi musim haji 1443 Hijrah, masuk waktu wukuf ialah bila masuk waktu Zuhur di Mekah pada 9 Zulhijjah bersamaan 8 Julai 2022. Jadi kami bertolak sehari sebelum, iaitu pada 7 Julai selepas waktu asar. Sebelum bertolak, Kak Nur kena niat ihram haji terlebih dahulu dan mengenakan pakaian ihram bagi lelaki. Sebelum niat ihram, kita disunatkan mengerat kuku, merapikan misai dan rambut, menanggalkan bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya, mandi sunat ihram, mengambil wudu, memakai wangian pada badan, memakai minyak rambut, memakai kain ihram berwarna putih, solat sunat ihram. Sunat semasa niat ihram menghadap ke arah kiblat, berada dalam keadaan wudu. Amalan sunat selepas berniat ihram, kita bertalbiyah, berdoa, membaca Al-Quran dan berzikir, dan elak dari berbual kosong ataupun lara. Kita juga mesti patuh larangan ihram. Tak boleh tutup kepala dan pakaian bersarung bagi lelaki. Bagi orang Tino, tak boleh tutup muka, tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh pakai bau-bauan, minyak di kepala dan juga janggut, mukadimah jima', berjima' dan nikah kahwin. Tak boleh juga menggugurkan rambut ataupun bulu di badan, tak boleh potong kuku, tak boleh memburu ataupun membunuh binatang buruan, menebang, mencabut pokok ataupun tumbuh-tumbuhan. Buat juga apa yang dilarang tu, kita dikenakan dam. 1443 Hijrah, wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumaat. InsyaAllah haji kita adalah haji akbar. Lagu inilah keadaan kemah di tempat kita berwukuf. Berwukuf maksudnya berada di Arafah walaupun seketika, dalam sebarang keadaan seperti duduk, baring atau tidur. Bermula daripada gelincir matahari, yakni masuk waktu Zuhur pada 9 Zulhijjah, sehingga seketika sebelum terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Kemah tempat kami berwukuf agak terpinggir sedikit, dan menjelang waktu wukuf keesokannya, kami solat maghrib dan isyak secara jamak tamak. Kemudian mendengar tazkirah, mengaji Quran, bermunajat dan sebagainya. Wukuf di Arafah adalah saat yang paling penting dalam ibadah haji. Sabda Nabi SAW, maksudnya haji itu Arafah, bahawa wukuf di Arafah merupakan tiang haji dan rukun yang terpenting. Barang siapa meninggalkannya, maka tiada haji baginya. Syarat sah wukuf telah berihram dengan niat haji dengan keadaan seorang yang layak menunaikan ibadah, yakni tidak gila, pengsan, mabuk dan hilang akal sepanjang masa wukuf, berada di Arafah walau seketika dalam waktu wukuf. Tidak berpuasa antara amalan sunat ketika wukuf. Namun sunat berpuasa bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Amalan sunat lain ketika wukuf iaitu bertalbiyah, berdoa, berselawat, beristighfar, berzikir, mendirikan solat berjemaah, berwudu, membaca Al-Quran, memberi tumpuan sepenuh hati semasa mengerjakan ibadat wukuf. Ibarat kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bermunajat, berdoa, merayu dan merintih agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua ibu dan bapa kita, dosa-dosa ahli keluarga, dosa-dosa pasangan kita, dosa-dosa anak-anak kita, adik-beradik kita, sahabat handai, jiran tetangga dan semua muslimin dan muslimat. Mohon agar Allah ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Berdoalah ketika wukuf di Arafah. Ia adalah waktu berdoa yang paling mustajab dan yang paling dekat untuk dimakbulkan. Sabda Nabi SAW
Islam yang maksudnya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelumku katakan, yakni tiada ilah melainkan Allah semata dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan pujian dan dialah maha menguasai atas segala sesuatu. Pemandangan ini ialah di luar khemah sewaktu wukuf di Arafah, iaitu selepas solat Zuhur dan Asar secara jamak tamam, bermunajat, berdoa, mendengar khutbah dan lain-lain ibadah. Ustaz besar tulislah doa-doa khusus untuk diri sendiri, ahli keluarga, anak-anak dan pasangan masing-masing. Ia termasuk juga doa-doa yang dikirimkan oleh ahli keluarga kita, sahabat handai dan rakan taulan. Sucikan hati dan perasaan kita ketika berada di Arafah dan juga di Tanah Haram. Banyak-banyak bersabar ketika kita diuji dengan pelbagai dugaan. Banyak-banyak juga beristighfar. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita untuk mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Episod seterusnya Kak Nur akan cerita sikit mengenai pengalaman Kak Nur di Mina dan juga melontar, insya-Allah. Assalamualaikum.